Hai, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pada jam ini kami akan bawakan satu perbincangan yang kritis kerana esok 20 Jun iaitu sambutan Hari Bapa. Sememangnya kita tahu pengorbanan figura bapa ini memang tak dapat disangkal lagi pengorbanan dan juga ketabahan mereka. Tapi kalau bercakap mengenai meraihkan bapa, hari-hari sebenarnya kita boleh menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Cuma esok mungkin lebih istimewa. Pastinya bapa merupakan tulang belakang kepada sesebuah institusi keluarga yang memerlukan seseorang individu itu melakukan banyak pengorbanan demi keluarga. Hafizi. Dan peranan sebagai seorang bapa, walaupun saya masih lagi belum seorang bapa, juga bukan hanya terletak kepada lelaki namun wanita yang mungkin kehilangan suami dan sebagainya. Kini di era pandemik COVID-19 ini, peranan bapa ini perlu diperkuat. Individu yang menggalas tanggungjawab ini menghadapi pelbagai cabaran baru dalam memastikan institusi kekeluargaan kekal selamat dan juga sihat, termasuk memastikan dari segi pembangunan keluarga ini secara berterusan. Dan kita jemput dua tetamu istimewa secara Skype pada ketika ini untuk kita membincangkan mengenai isu sambutan Hari Bapa pada esok. Dan bersedia di talian Jason Leong, merupakan pengasas dan juga penasihat Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia atau founder of Better Dads Malaysia, dan Ikhwan Effendi Nazarudin, merupakan pelatih kesejahteraan kekeluargaan. Selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik, kita nak teruskan kepada Ikhwan mungkin terlebih dahulu. Dalam kita berdepan dengan krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi ini, pasti dua tonggak keluarga ini iaitu ibu dan bapa yang perlu memainkan peranan dalam memastikan dari segi kesejahteraan keluarga. Dalam pemerhatian Ikhwan ketika ini, apa cabaran utama kepada ketua keluarga iaitu bapa dalam mendepani krisis-krisis pada ketika ini, Ikhwan? Assalamualaikum, terima kasih soalan tu. Jadi krisis utama saya rasa sebagai saya bapa juga kepada 3 orang anak dalam usia 12, 10 dan 3 tahun. Ialah untuk mempertimbangkan kesejahteraan antara kehidupan kebiasaan kekeluargaan dan kerjaya. Ada juga yang buat Grab ke, atau nasib saya adalah rezeki untuk work from home, bekerja dari rumah. Jadi ada kekangan juga dari masa waktu yang perlu kita luangkan bersama mereka ketika kita bekerja. Itu satu. Dan lagi satu adalah kesihatan tahap minda kita. Kalau dalam bahasa Inggeris, mental health. Di mana mental health ni adalah satu benda yang paling penting dan paling positif kita kena ada supaya kita boleh menjaga diri kita sebagai seorang individu, seorang Muslim dan seterusnya dapat membimbing keluarga. Ya. Jason, kalau kita lihat sambutan Hari Bapa tahun ini pastinya berbeza daripada tahun lepas dan juga tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana Jason melihat keistimewaan sambutan Hari Bapa pada tahun ini berbanding sebelum-sebelum ini? Tahun ini memang amat berbeza sekali dan mungkin saya boleh kata bersejarah lah, kerana tahun ini program Hari Bapa memang telah dinaikkan kepada sambutan secara peringkat kebangsaan atau nasional buat pertama kali dengan sokongan LPPKN, iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Jadi ini secara langsungnya telah menaikkan perhatian atau fokus kepada peranan yang penting yang dimainkan oleh bapa dalam keluarga. Ini tidak bermakna bahawa peranan ibu dipekerjakan. Sebenarnya kedua-dua ibu bapa memainkan peranan yang berlainan dan unik sekali. Analoginya biasa kita katakan ibu itu ibarat sebagai hujan air dan bapa ibarat sinaran matahari. Jadi kalau kedua-dua mesti diperlukan untuk menanam dan membesarkan pokok dengan sempurnanya lah. Jadi dan program kita pada besok
merupakan program online, satu sambutan secara peringkat kebangsaan bersama-sama juga dengan satu forum yang live. Ya, dan Ikuan, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh seorang bapa ni amat penting sekali dalam sesebuah institusi keluarga itu. Dan kita tahu apabila peranan dan tanggungjawab yang digalas ini, pastinya mereka ini berdepan dengan pelbagai masalah dan juga dugaan-dugaan mereka sendiri. Dan bagaimana sebenarnya daripada dugaan, cabaran dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh bapa ini perlu diuruskan dengan baik supaya tidak membawa kesan kepada ahli keluarga yang lain. Dan sebagai contoh, kalau kita lihat mungkin laporan-laporan media sebelum ini, susulan daripada tekanan kerja dan susulan daripada mungkin stres dalam hidup seseorang bapa ini akhirnya membawa kepada keretakan rumah tangga. Bagaimana agaknya peranan yang boleh dimainkan oleh bapa bagi kita memastikan mereka ini dapat mengurus dari segi tekanan dan sebagainya? Terima kasih Hafizi. Ya, betul. Saya tahu tentang tekanan tersebut. Saya kembali kepada cara saksiah. Saya kalau boleh saya ambil daripada Rasulullah sendiri. Bila kita marah, kita tak marah, kita menggigit gusi kita supaya kita tidak melontarkan perasaan emosi marah itu. Dan kalau ada yang lain, mungkin kita boleh berkomunikasi. Lagi satu apa yang kita war-warkan melalui satu program di Bentedex Malaysia atau Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia ialah ICAN, di mana kita salah satu ialah untuk melihat tahsiah diri dan melegakkan diri. Dan satu faktor di situ adalah cara kita berkomunikasi dengan ibu kita, isteri ataupun dengan ayah kita. Contohnya ialah kalau saya macam ni sekarang ni, saya ada rezeki alhamdulillah untuk berkomunikasi dengan bapa saya sekarang. Jadi untuk melihat anak saya untuk menjadi yang terbaik, jadi saya kena berkomunikasi dengan bapa saya sedemikian yang terbaik. Jadi anak akan ikut sekali. Jadi kalau kita ada pemikiran sedemikian, tahsiah diri sedemikian, maksudnya kita akan dapat mengawalkan diri, emosi kita, melihat macam mana benda akan elok lagi. Jadi kita kena sentiasa berada dalam keadaan yang tenang, berada keadaan, kalau dalam bahasa Inggeris is presence. Walaupun dia susah, tapi kita kena sentiasa beringat apa akan berlaku kalau kita tak ada present. Maksudnya kita akan mungkin ada masalah dengan perhubungan dengan keluarga, akan marah, tak tinggal sebab tekanan yang sangat drastik ketika pandemik ini. Jason, melihat daripada apa yang disuarakan oleh Encik Ikuan tadi kan, kita tahu ketika ini cabarannya bila PKP ni semua ahli keluarga ada di rumah, bapa, ibu dan juga anak-anak yang melakukan PDPR, dan kadang-kala ibu dan bapa ni kurang me time mereka sendiri ketika ini. Dan apa mungkin kalau Jason boleh kongsikan aduan ataupun luahan hati rakan-rakan yang juga bapa kepada Jason, kalau Jason boleh kongsikan kepada mereka nasihat-nasihat yang mungkin sesama sendiri kongsikan ataupun berikan ketika ini. Memang yang amat ketara sekali dalam musim pandemik ini, ramai work from home, bekerja dari rumah. Jadi bapa, ibu dan bapa, dan kekangan mungkin masalah kekurangan device. Kerana setiap orang keluarga, kalau ada tiga anak belajar di sekolah, 3 komputer diperlukan, mak lagi satu, bapa lagi satu, jadi 5 komputer diperlukan. Tetapi apa yang penting ialah kerana ini kalau dilihat secara positifnya, ini merupakan satu masa di mana bapa dapat mengalami masa yang lebih panjang dengan anak-anak. Biasanya masalah mungkin ialah seorang bapa boleh secara fizikalnya hadir, tetapi secara emosionalnya mungkin tidak hadir. Jadi itulah yang mesti
diberikan perhatian. Jadi di Persatuan Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia, kita bila mengadakan workshop atau bengkel ICANN, biasa kita tekankan ialah fathering merupakan satu perkara yang mesti dibuat secara intentional, secara dengan niat dan dengan sengaja, dengan lebih fokus. Jadi kita akan boleh cuba membuat sesuatu yang lebih baik terhadap anak-anak kita. Kerana anak-anak merupakan satu rahmat yang amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita mestilah selalu terlibat dan sedar akan dunia anak-anak kita supaya boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Dan untuk bapa sebagai pemimpin dalam keluarga, kita mestilah menjadi lebih steady dan cool lah. Walaupun terdapat stres, tetapi kerana kita seorang pemimpin, kita mesti tahu cara-cara menangani stres atau tekanan. Dan pertubuhan kami memberikan peluang untuk belajar dan dilatih dalam beberapa program kita. Encik Ikhwan, menjadi cool dad itu sebenarnya merupakan satu cabaran juga kepada bapa ketika ini. Dan bagaimana Encik Ikhwan melihat komunikasi ketika ini yang boleh kita maksudnya bapa-bapa boleh improve lah dalam berhadapan dengan tekanan, kawalan emosi. Kita tahu banyak krisis ketika ini berlaku, tetapi dalam masa yang sama kita mahukan bapa itu terus steady macam kata Jason tadi. Mungkin cadangan komunikasi yang baik bagaimana itu? Cik Ikhwan. Jadi saya nak terus kepada apa yang saya pernah praktikkan ataupun apa saya pernah lihat sendiri. Di mana antara satunya ialah kita boleh tulis nota kepada atau tulis little notes kepada anak-anak kita. Kita ada buat ini masa waktu buka sekolah antara program Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia. Jadi kita tinggalkan nota-nota, ada melengkapkan diorang, meyakinkan mereka, menceritakan bahawa bapa akan sentiasa berada mereka. Kerana saya lihat mungkin ada ego lelaki di mana bapa ni mungkin tidak ekspresi, tidak memberitahu emosi mereka masing-masing. Itu tidak bermakna kita lemah kalau kita mengekspresikan emosi kita ataupun kasih sayang kita. Malah anak-anak memang tagihkan benda itu. Jadi antara lain juga saya amalkan dengan anak-anak saya ialah untuk memilih apa aktiviti yang mereka mahu buat pada waktu malam. Tentunya ada peraturan dan segalanya, tetapi mungkin hari ini mereka mahu melukis. Apa yang kita mahu ialah kita nak check and balance tu, kita nak tengok imbangkan ialah bila kita tanya mereka apa mereka pendapat mereka tentang kita sekarang ni. Adakah mereka fikir kita garang? Adakah mereka fikir kita seorang yang pelawak, suka berlawak? Jadi tidak mengapa kita mendapat feedback ataupun apa maklumat daripada mereka sendiri, kerana mereka sendiri yang mengalami pengalaman ini bersama kita. Betul. Yang saya setuju apa yang Ikhwan katakan. Yang penting komunikasi antara seluruh ahli keluarga itu adalah amat penting sekali. Sekiranya ada masalah, mungkin dapat diceritakan masalah itu supaya tidak dipendam. Apabila dipendam ni mungkin akan terjadi perkara-perkara yang di luar batas dan kita tidak mahu perkara itu berlaku. Dan tadi Jason juga ada menyatakan mengenai kursus dan juga taklimat yang diberikan kepada kepada bapa sebagai contohnya untuk dari segi pengurusan stres dan juga tekanan. Dan mungkin selepas ini Jason akan terangkan sedikit mengenai kursus dan juga taklimat yang ditawarkan kepada bapa-bapa di luar sana. Dan tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi, dan dalam Awani Pagi kita membawakan isu mengenai sambutan Hari Bapa yang akan
berlangsung esok, dan semestinya apabila bercakap mengenai Hari Bapa ini, kita juga ingin melihat dari segi bagaimana seorang bapa itu mampu dan juga boleh mengawal emosi dan juga tekanan ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan perbincangan kita pada hari ini, kita nak bertanyakan dari segi tips dan mungkin ada perkongsian daripada mereka, iaitu Jason Leong daripada ataupun pengasas dan juga penasihat Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia ataupun Better Dads Malaysia, dan juga kita bawakan Ikhwan Effendi Nazarudin merupakan pelatih kesejahteraan kekeluargaan. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, Jason ada menyatakan mengenai kursus dan juga taklimat yang khas untuk bapa ini supaya mereka ini boleh menguruskan dari segi stres dan juga tekanan yang dihadapi mereka. Mungkin Jason dapat huraikan sedikit apakah antara intipati dalam kursus itu, bagaimana agaknya ia disampaikan kepada bapa-bapa dan bagaimana agaknya mungkin dari segi penyertaan yang diterima oleh Better Dad sendiri. Secara amnya, oleh kerana terdapat musim pandemik, kami telah berubah dan tukar segala bengkel-bengkel dan kita kepada online. Biasanya ia merupakan satu bengkel yang interaktif dan secara in-person, secara fizikal, di mana kami memberikan bimbingan tentang seni atau kemahiran kebapaan. Kerana biasanya seorang bapa akan belajar secara default mode, bagaimana dia telah dibesarkan oleh bapa dia sendiri. Jadi diberikan juga kepada anaknya sendiri. Ini bukan merupakan sesuatu yang sempurna kerana kadang-kala pengalamannya itu daripada bapanya sendiri kurang memuaskan dan tidak begitu positif. Jadi kita cuba memberikan satu mode atau satu cara yang lebih baik di mana mereka boleh belajar tentang ICAN seperti mana Ikhwan telah katakan tadi. ICAN merupakan satu akronim, involvement, C, consistency, A, awareness, dan N, nurturance, iaitu asuhan. Dari penglibatan seorang bapa dan seorang bapa mesti menjadi konsisten dan mesti sedar tentang dunia anaknya dan juga mengasuh anaknya. Dan dalam pandemik kita juga mengadakan satu kursus tentang navigating the teenage years, iaitu bagaimana mengurus remaja dan terutamanya remaja milenial, di mana komponen-komponen seperti bagaimana menjadi seorang cool and calm dad. So C itu memang coach. Jadi Ikhwan itu sebenarnya Ikhwan ialah pelatih atau family life coach. Bukan seorang lecturer. Anak-anak kita tidak mahu mendengar kuliah atau lecture daripada kita. Kita mesti melatih, not just instruct and give advice. Dan kedua tu accept, kita mesti terima mereka sebagai anak mereka, kita, dan jangan hanya fokus atas kelemahan mereka. L itu listen, mendengar mereka. Jangan abaikan mereka, memberikan mereka masa dan cuba mereka perhatian, mengenali dan memahami mereka. Dan M itu motivate, atau janganlah terlalu banyak fokus pada negatif, dan berikanlah mereka galakan yang baik. Jadi nasihat in short, kita biasa menasihati semua bapa. Cubalah melakukan 3 perkara atau setiap hari. Katakan 3 perkara. Pertama, I love you. Abah sayang kepada anda. Kedua, you are good at what you do. Jadi affirm apa yang anak tu boleh buat. And ketiga, I'm proud of you. Abah amat bangga dengan anda. So, setiap kali dilafazkan atau dikatakan perkara-perkara 3 ini akan menguatkan semangat anak, dan dia akan cuba
hidup dan rise up untuk cabaran atau aspirasi anda. Jadi ini merupakan satu perkara atau perkara yang antaranya yang kita buat dalam kursus dan bengkel-bengkel kita di Pertubuhan Bapa Hebat Malaysia. Ada sebenarnya kan kursus-kursus ataupun panduan yang disediakan terutama oleh Better Dads Malaysia ni dalam memberi penekanan kepada bapa itu sendiri bagaimana untuk menjadi bapa yang cool and calm dad itu. Tapi Daddy Ikhwan, Cool, lagu tu ingat tak? Cool. Tapi Ikhwan, kalau kita lihat apa yang dibawakan oleh Better Dads Malaysia ni, macam mana pemerhatian Ikhwan sendiri, sambutan daripada kalangan bapa? Kerana kita tahu mungkin bapa-bapa yang usianya lebih muda lebih terbuka untuk menerima kursus-kursus yang sebegini, lebih mencari pendekatan yang begini. Tetapi mungkin ada yang old school dad tu rasa macam tak perlulah. Lebih suka kepada contoh-contoh terdekat seperti bapa sendiri dan sebagainya. Yang mana mungkin contoh itu tidak berapa sesuai ketika zaman ini. Apa mungkin pandangan Ikhwan, pemerhatian Ikhwan, bapa golongan bapa ketika ini mereka suka tak taklimat dan juga kursus-kursus seperti ini diberikan? Saya lihat benda ni sebagai pembaharuan kepada ada pelengkapan diri kita sendiri. Sebab sebagai seorang individu, kita tidak berhenti belajar. Dan saya sendiri seorang bapa yang baru sahaja dalam 12 tahun. Bapa saya pula dah berapa tahun pula dah kan. Jadi sebenarnya tiada definisi yang tetap yang kata kita tidak sesuai untuk belajar. Itu secara total. Tetapi kalau dalam cara-cara taklimat sedemikian, kita bukannya membuatkan benda ni sebagai macam Jason cakap tadi, macam classroom ataupun dalam lecture. Tetapi kita ada interaksi bersama pelatih-pelatih dan bersama student. Kita juga membuat satu grup di dalam media sosial supaya kita dapat berkongsi idea-idea ataupun aktiviti bagaimana kita buat waktu pandemik ke atau bukan waktu pandemik. Dalam grup tu saya sendiri pernah dalam program itu sendiri dan saya lihat range of age tu ataupun umur memang daripada yang muda, daripada yang 20 ke lebih dan sampai ada yang ke 50. Dia tak ada perbezaan antara umur sebenarnya. Sebab apa yang kita belajar daripada yang saya rasa macam seasoned fathers ataupun yang berpengalaman adalah juga boleh diaplikasikan oleh golongan yang muda, bapa-bapa yang muda. Apa yang kita baru belajar sekarang ini ataupun kita boleh tolong dan terapkan kepada yang tua. Dan saya rasa tiada dalam grup tu kita dah lakukan safety. Maksudnya memang untuk bertukar pendapat, memang kadang-kadang untuk bercerita tentang apa-apa masalah sahaja. Mungkin contoh dalam budaya kita, bagaimana kita nak cakap masa mereka akhir balik. Kan? Mungkin kita ada pengalaman. Kadang-kadang kita tak nak, bukan kadang-kadang, kalau saya sendiri, saya tak nak anak-anak saya dapat informasi daripada kawan-kawan ataupun orang lain. Perlu datang daripada keluarga sendiri. Jadi bagaimana interaksi itu perlu diadakan, boleh kita rujuk kepada golongan ini. Dan golongan ini mungkin ada yang sudah, anak yang sudah dewasa ke universiti, ada yang mungkin baru nak dekat remaja. Jadi bila kita lihat ada dinamik tu, kita boleh berkongsi pendapat dan banyak ilmu boleh dapat secara total. Ya. Jason, melihat daripada apa yang dikatakan oleh Ikhwan ini, tetapi saya nak bawa kembali sebenarnya krisis utama ketika pandemik ini yang dihadapi oleh golongan bapa adalah mungkin krisis kewangan. Dan kalau kita lihat, kalau dalam sesuatu keluarga itu, pasti paling yang terasa perkara ini adalah
tekanan itu adalah bapa. Bagaimana bapa boleh mainkan peranan untuk kawal tekanan itu, mengawal perasaan, ambil langkah yang baik agar tekanan kewangan itu mungkin dapat diselesaikan atau dikawal dengan baik. Pandangan Jason, kita ada sikit masa saja lagi kalau Jason boleh ringkaskan. Ada juga kita ada juga bengkel atau forum untuk financial planning atau perancangan kewangan untuk setiap orang bapa. Kita akan memberikan sedikit sebanyak tentang cara bagaimana membuat bajet dan selain-lainnya. Apa yang penting ialah dalam semua program kami ini, terutamanya bengkel, apa yang unik sekali ialah bengkel itu dihadkan hanya exclusively untuk bapa-bapa, only exclusively for fathers. Jadi ini merupakan satu suasana di mana bapa-bapa boleh belajar dan secara jujur sekali dengan bapa-bapa yang lain. Apa yang penting ialah kita setiap kali tekankan it is never too late to be a better dad. Kerana tidak terlewat walau bagaimanapun dalam keadaan perhubungan bapa dengan anak, walaupun kalau negatif, jangan give up, jangan berasa gagal, kerana setiap hari kita boleh melangkah untuk menjadi seorang bapa yang lebih hebat. Kita target kita bukan perfect dad, but better dad. Jadi seorang itu mestilah cuba take it one day at a time, so that you can be a better dad today, you can be a better dad tomorrow. Dan untuk anak-anak kita, biarkanlah mereka grow up dan apa yang penting ialah love them unconditionally, walaupun mereka membuat sedikit kesalahan atau apa. So bila anak-anak tahu bahawa anda memang sayangkan mereka, keyakinan mereka akan bertambah, dan ini akan merupakan satu perkara yang amat baik. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu atas perkongsian sempena dengan Hari Bapa yang bakal berlangsung esok dalam kita membawakan topik mengenai kawalan emosi dan tekanan berdepan pandemik dalam kalangan bapa itu sendiri, Hafizi. Dan banyak tips-tips yang dibawakan oleh kedua panel kita, Jason Dion dan juga Ikhwan Effendi sebentar tadi, yang boleh dijadikan panduan untuk bapa-bapa di luar sana untuk kita memperkasakan lagi institusi kekeluargaan kita. Terima kasih kepada keduanya, dan mungkin kita ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada bapa-bapa di seluruh negara dan seluruh dunia. Selamat Hari Bapa in advance, kita katakan, sebab esok saya akan pun nak ucapkan Selamat Hari Bapa kepada Abah di Melaka tu, dan juga Papa dan Uncle Steve. Kita ucapkan Selamat Hari Bapa kepada mereka, dan terima kasih kerana membesarkan saya. Dan Hafizi nak cakap ucapan Hari Bapa. Selamat Hari Bapa juga kepada bapa saya di Ipoh, Kampung Kalang Pegoh, di Perak. Dan semestinya kita menyambut Hari Bapa ini, pastikan kita terus menghargai bapa. Begitu juga dengan ibu kita yang bertunggu lumus, berkorban apa saja untuk kita semua. 6 bulan tak jumpa ni rasanya agak rindu juga. Sangat rindu. Betul, dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Awani Pagi jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Hafiz Rosli. Dan saya DJ Ahmad. Jumpa lagi.